Assalamualaikum sobat. Okey, apa khabar korang? Okey, saya dah lama tak buat video. Saya memang sangat-sangat busy. Saya harap korang sihat semuanya. Okey, dimurahkan rezeki time-time musim PKP ni. Okey, so hari ni saya nak buat video untuk korang. Kebetulan ada yang bertanya pada 2-3 hari ni memang orang banyak tanya saya mengenai pam telur female. Lepas tu macam mana penjagaan ikan pada waktu hujan, dan juga macam mana kita nak jar ikan laga, sama ada ikut umur ke, ikut saiz ke, dan juga menggunakan bekas apa menggunakan bekas apa yang sesuai untuk kita jar ikan. Okey, dan paling banyak soalan adalah mengenai pellet jentik ni pellet jentik winner daripada Thailand untuk kita pump size dan juga pump telur. So sekejap lagi saya akan terangkan satu persatu dekat korang. Tapi macam biasa geng, mana yang baru lagi di channel saya, jangan lupa untuk korang tekan subscribe, okey? Okey sobat, so soalan pertama soalan pertama dia kata dekat saya, macam mana cara saya jar ikan jar ikan, sama ada saya ukur daripada saiz ataupun umur. Okey, kalau korang tanya saya lebih suka ukur daripada saiz. Okey, macam yang korang nampak sekarang ni. Ni ada 12 ekor yang saya jar. Okey, saiz-saiz macam ni memang saya akan terus jar. Sebab dalam satu spawn tu, satu kolam ikan satu kolam untuk pembesaran fry beta Okey geng, ada motor je Sebab saya rekod ni pada waktu malam So kalau korang dengar cengkerik tu, korang abaikan So sekiranya kita ada satu spawn, satu kolam untuk pembesaran fry beta. So mungkin akan ada setengah ikan korang, contohnya dia dah berusia sebulan, dah ada saiz macam ni geng, korang kena terus jar. Sebab tu saya kata saya lebih suka menggunakan saiz untuk saya jar berbanding saya menggunakan umur. Sebab umur dalam sebulan pun masih lagi fry, 2 bulan pun masih lagi fry. So macam mana kita nak jar? Betul tak? So dengan cara macam ni juga untuk kita mencegah mereka rebut makanan. Ikan-ikan ni rebut makanan. Sebab selalunya bila yang dah besar ni, dia kuat makan berbanding ikan yang kecil. Bila ikan yang kecil tu, yang fry tu, dia akan takut makan geng. Sebab yang besar ni dia dah mula agresif. Kalau kita bagi makan, dia dulu sampai. Sebab yang kecil tu akan duduk bawah. Duduk bawah ke tepi-tepi, dia akan melambatkan pembesaran fry tu sendiri. So itulah cara saya untuk cegah. So jadi bila saiz macam ni, saya akan terus jar. Okey? Saya harap korang faham. Okey, dan soalan seterusnya, bekas. Okey, bekas apa yang sesuai untuk kita jar? Okey, macam yang korang nampak kat depan saya sekarang ni. Sekarang ni saya menggunakan botol 1.5 liter geng. So untuk bekas yang sesuai, kita menggunakan SU tank. Memang SU tank ni saya katakan memang dia cepat besar. Satu, lepas tu untuk dia cepat mutasi warna pun satu. Sebab bekas dia besar geng. Sebenarnya, ini pendapat saya sebenarnya kita pakai botol 1.5 liter ni bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Tetapi untuk kita nak membesarkan dia, memang agak lama geng. Kita kena makan masa dalam 2 bulan lebih baru kita dapat jual dia. Kalau korang menggunakan SU tank ni, saya rasa dalam sebulan lebih korang dah boleh jual ikan korang. Sebab tu saya sarankan kalau tempat farm korang tu besar, korang gunalah SU tank ni untuk korang jar ikan korang. So kalau korang tanya saya, sebab saya menggunakan botol ni sebab farm saya ni tak begitu besar geng. So jadi saya nak jimatkan tempat, jadi saya menggunakanlah botol 1.5 liter ni. Ataupun korang boleh menggunakan botol whisky. Okey?
So soalan seterusnya Soalan seterusnya, macam mana kita nak pump size menggunakan pellet winner. Okey, pump size ni dah kata pun pump size kan. Jadi tempat pun kita kena besar. Jadi korang boleh menggunakan tong cat 18 liter ataupun tong cat yang kecil tu lah Yang kecil tu. Okey, jadi sekiranya korang nak pump size saja sebab warna, contohnya lah ikan tu dah full block tetapi saiz tak cukup. Saiz S plus, korang nak pergi ke M plus. Contohnya okey, kita ambil dalam satu tong tak kisah bekas apa yang korang guna, pastikan bekas tu adalah bekas yang besar, yang dalam korang menggunakan benda ni pun boleh, yang penting dalam, air dalam kalau korang nak letakkan rumput-rumput hidup dalam air pun, macam kiambang dan sebagainya pun tak kisah yang pasti korang jaga air. Kalau air tu dah kotor, korang tukar. So bila bekas tu korang dah ada, korang isi air apa semua. Untuk bagi makan untuk bagi makan pellet winner ni, biasanya saya pump telur. Saya belum pernah lagi untuk pump size menggunakan pellet winner ni. Tapi saya ada tanya kawan saya ni, memang suka menggunakan pellet winner ni. Dia kata kalau pump size, pastikan bagi satu hari dalam 3 kali makan. Contohnya pagi 5 biji, tengah hari 5 biji, petang 5 biji. Itu cara dia lah. Jadi saya belum pernah lagi pump size menggunakan pellet winner ni. So kalau korang rasa cara tu sesuai dengan korang boleh cuba soalan seterusnya, pump telur menggunakan pellet winner. Pump telur menggunakan pellet winner ni memang saya pakai saya pakai cara ni. Bukan pellet winner je saya pakai, jentik pun saya pakai, DM pun saya pernah pakai, BBS pun saya pernah pakai. So senang aja geng. Okey, saya tunjukkan dekat korang Okey geng, sekarang ni ni tempat untuk saya pump telur female macam mana yang korang nampak ni, semua dah ada telur yang ini saya letak sebab dia belum mutasi warna. Ni blue rim blue rim. So jadi yang ini betina korang nampak banyak telur. Ni pun ada telur. Ni semua saya pump selama seminggu lebih nak dekat 2 minggu. Okey, cara saya nak pump female ni, okey, betina ni, senang saja. Tentang bekas pun tak kisah kau nak pakai bekas apa. Tong cat pun boleh, baldi pun boleh. Tapi kat sini saya nak menjimatkan ruang Saya nak menjimatkan ruang. Jadi saya menggunakan botol ni dalam 4 liter air mineral tu. Korang boleh beli dekat kedai RM2, ekor RM2 pun ada jual, tak silap saya. Dekat Shopee pun ada jual. Ni RM2 je saya beli. Saya beli dalam 10. So jadi yang ini kemungkinan minggu depan minggu depan saya akan breed. So cara saya pump telur female ni, saya jaga air, hari-hari saya tukar. Saya tukar air, hari-hari saya tukar. Lepas tu saya bagi pellet winner tu, pagi 5 biji, petang 5 biji. Sampailah seminggu lebih, 2 minggu. Macam tu, lepas tu saya breed. Okey, mungkin korang tak faham. Mungkin korang akan tanya macam mana kita nak tengok female tu dah ada telur ke, tak ada telur ke kan. Okey, macam ni betina samurai Bila korang nak tengok betina ni ada telur atau tidak, korang tengok daripada atas, kiri dan kanan dia tu. Faham? Bila kiri dan kanan dia tu dah kembung, tu bermakna dia dah ada telur. Korang jangan tengok pada bawah. Sebab pada bawahnya biasanya dia lepas makan dia akan membuncit ke bawah. Itu maknanya dia dah baru lepas makan. So bila kau nak tengok telur, kau tengok daripada atas, kiri dan juga kanan dia. Dia dah kembung macam tu, tu bermakna dia dah ada telur. So dia dah ready untuk dibreedingkan. Okey. So seterusnya penjagaan ikan penjagaan ikan pada musim hujan Okey, penjagaan ikan ni pada musim hujan ni, saya dah pernah buat video. Mungkin yang bertanya ni dia tak tengok video saya sampai habis.
Mungkin dia nak cepat. Dia banyak kali mesej saya, geng. Mungkin dalam 13 kali, 14 kali dia WhatsApp saya. Sebab dia kata ikan dia termenung. Ikan dia ada yang mati. Ataupun dia kata ikan dia dah kuncup. Okey, kuncup tu dia punya finish semua dah clamp. Bermaksud dia tak boleh dah nak fly. Nak fly pula, dia nak flare. Bila dia nak flare, buka sikit je dia punya finish tu. Tu bermakna dia dah clamp, dia dah kuncup. So macam mana nak menjaga ataupun mencegah Okey, mencegah ni sebenarnya ada banyak faktor. Banyak faktor yang korang kena tahu. Okey, nombor 1, kita kena ada disiplin. Nombor 2, kita kena tukar air dengan kerap. Contohnya pada musim hujan, saya lebih suka tukar air 2 hari sekali. Dan juga nombor 3, tentang makan. Yang makan ni selalunya orang ambil mudah, geng. Orang ambil mudah. Sebab apa saya kata ambil mudah? Sebab bila ikan kita mati, bukan menguntungkan kita, malah merugikan kita. Okey, kenapa saya kata merugikan? Yalah sebab kita dah breed. Kita dah breed dia, kita dah habis duit dengan makanan dia, BBS ataupun kita beli kutu air. Jadi banyak duit yang kita dah habiskan, tiba-tiba ikan kita mati. Itulah salah satu sebab kenapa kita punya semangat terus down, terus tak ada. Sebab kita tak ada disiplin. Okey, yang pertama untuk kita nak mencegah mencegah ikan kita sakit, clamp dan sebagainya pada musim hujan. Nombor 1, air. 2 hari sekali kita kena tukar. Nombor 2, makanan. Kalau korang menggunakan pellet, pastikan korang jangan menggunakan pellet berlebihan. Sebab bila pellet tu kita menggunakan berlebihan, dia tak makan habis pun, geng. Jadi yang berlebih tu akan ada bakteria yang boleh mencemarkan air ni. Air yang kita rawat ni, dia akan mencemarkan. Jadi bila dia dah mencemarkan, dia dah tumbuh cendawan dekat pellet tu, dia akan menyangkit ke ikan kita. Itu yang ikan kita kena clamp ataupun kena white spot dan sebagainya. Okey, nombor 3, kalau korang menggunakan makanan hidup, pastikan makanan hidup korang tu korang cuci bersih-bersih. Tak kisah menggunakan S1 ke, ubat biru ke, garam biru ke, tak kisah. Yang penting kita mencegah daripada ikan kita sakit. Sebab makanan hidup tu, tempat-tempat dia memang sangat-sangat kotor, geng. So jadi saya sarankan lah untuk korang kalau menggunakan makanan hidup, pastikan korang cuci dulu, baru korang bagi makan. So seterusnya, sebelum korang bagi makan, pastikan korang buka sekat. Okey, benda-benda ni saya dah pernah buat video sebenarnya. Mungkin diorang tak tengok. So jadi saya harap korang tengok video ni sampai habis. Okey, sebelum korang bagi makan, korang kena buka dulu sekat tu. Sekat pada ikan laga. Kita nak bagi dia flare. Bila dia flare, dia akan mengeluarkan najis. Itu adalah salah satu cara untuk kita mencegah ikan kita terkena penyakit. Penyakit dropsy. Dan juga bila kita bagi dia flare pada musim hujan, kita tak nak bagi dia clamp. Bagi dia ekor kuncup. So jadi bila dia flare, dia punya finish semua buka. Jadi dia ibaratkan exercise lah. Exercise selama 15 minit. Jadi bila setiap pagi dan juga setiap petang korang buat macam tu, insya-Allah ikan korang tak akan kena clamp. Sebab ikan saya pada musim hujan, alhamdulillah memang tak ada kena clamp ataupun termenung, memang tak ada. Memang saya akan buat rutin tu setiap hari sebelum saya bagi makan. Okey. So seterusnya, ini yang terakhir adalah menggunakan ubat-ubatan seperti S1, ubat biru ataupun AOG dan ubat-ubat sebagainya lah untuk kita mencegah. Sebab kat luar sana memang banyak ubat-ubat yang terjual ataupun ada dekat Shopee pun ada. So jadi sebelum korang beli, korang kena baca dulu satu persatu apa function dia. So saya tak nak nanti korang main beli je, korang beli function yang sama. Tak ada guna juga korang letak. Okey. So itu sahaja soalan-soalan yang saya dapat. Sebenarnya ada banyak lagi soalan-soalan mengenai kutu air ataupun sisit dan sebagainya dengannya. Okey, geng. So insya-Allah kalau saya bebel-bebel pun mungkin video ni agak panjang. So saya harap mana yang bertanya kepada saya tu,
tengok video ni sampai habis, insya-Allah korang akan dapat ilmu sedikit lah pada saya walaupun dekat dalam YouTube banyak YouTuber ikan laga seperti Badul Channel ataupun Makmal Beta. Ada banyak lagi saya tak berapa ingat. Ada Kelowon Beta. Mungkin mereka menggunakan cara berbeza tetapi perkara yang sama. Jadi korang kena ambil satu cara daripada breeder ni untuk kesesuaian korang guna macam mana. Okay, so sampai di sini sajalah video saya. Kalau korang ada cadangan ataupun pertanyaan, korang boleh saja WhatsApp saya ataupun tinggal saja komen dekat bawah tu. InsyaAllah nanti saya akan balas. Okay.